Ibu Barat. Saya tidak ada masalah, tapi saya rasa Yang Berhormat Speaker, satu surat telah dihantar oleh Ketua DAP mengatakan bahawa giliran ni adalah patut dengan pucung. I don't want to take his turn. Itu cuma panduan dalam peraturan masyarakat, hanya panduan Yang Amat. Ya. Dah kasih peluang tak mau pula. Bukan peluang. Kalau Yang Amat nak bangun tadi, tak panggil, tapi Yang Amat bangun. Tak berani. Terima kasih, Tuan Ibu Ketua. Tuan Ibu Ketua, perkara pertama yang perlu diberi perhatian yang telah diambil kira adalah mengenai masalah beasiswa, iaitu scholarship. Baru-baru ini pada hari Rabu dulu satu perjumpaan telah diadakan di Parlimen di mana kecoh dan telah berlaku dan disebabkan oleh beberapa faktor, dan saya tidak ingin mengatakan dengan detail apa yang terjadi. Itu adalah speaker telah mengatakan akan membuat satu keputusan pada 30 hari bulan Jun. Tetapi niat dan kenapa perjumpaan itu dibuat perlu diambil kira. Pada hari itu kami difahamkan di antara 2,000 scholarship yang telah dijanjikan oleh kerajaan, tetapi hanya 1,500 saja akan di-awardkan kepada pihak-pihak penuntut-penuntut yang the best qualified person in the country. Tetapi saya difahamkan kriteria yang digunakan bukanlah kriteria yang telah diberitahu oleh kerajaan pada tahun 2008. Boleh minta penjelasan? Hari itu Yang Berhormat tidak memberi ada. Ya. Tak berani ya. Tak bagi jalan Yang Amat. Drama sudah bermula. Terima kasih Yang Berhormat. Dia gentleman. Terima kasih Datuk Pertua. Sekejap saya Yang Berhormat. Tidak sampai. Saya memang mengharapkan komitmen Yang Berhormat. Akhirnya Yang Berhormat memperakui bahawa Yang Berhormat mengadakan perjumpaan haram di dalam Dewan ini yang telah saya bantah, iaitu Yang Berhormat menjemput orang luar, memaki hamun dalam Dewan ini. Jadi betul lah, memang betul lah Yang Berhormat yang organisasi dia memanggil orang luar, membuat perjumpaan haram di dalam Dewan ini. Tidak sedemikianlah, kerana saya telah membuat permohonan. Saya tidak mahu mengulas mengenai perkara tersebut kerana itu dalam penyiasatan speaker. Tak baik kalau kita membahas tapi Yang Berhormat sekurang-kurangnya memperakui lah Yang Berhormat mengurus perjumpaan haram. Itu bukan untuk Yang Berhormat membuat keputusan. Tetapi tak apa, saya nak balik kepada perkara di mana hari itu Yang Berhormat bila saya bangun tidak memberi laluan kepada saya. Saya nak tanya soalan ini, bila Yang Berhormat menyokong kepada gambling, iaitu judi, di mana kerajaan memberi kebenaran, saya kurang fahamlah. Bila UMNO mengatakan bahawa ini adalah negara Islam, macam mana ini boleh dibenarkan? Itu saya kurang faham. Yang Berhormat perlu memberi penjelasan. Saya harap kerajaan akan mengambil perkara yang saya bangkitkan. Saya bangkitkan kerana saya rasa ini adalah satu kesalahan bila mengatakan pendirian mereka. Sedikit penjudian haram. UMNO kata bahawa ini adalah negara Islam, tetapi di satu saat dia kata negara Islam, tetapi di saat yang lain dia kata betting illegal, judi boleh dihalalkan. Saya tak faham. Itu satu perkara. Yang Berhormat DAP yang memanipulasikan, yang membawa keuntungan. Yang Berhormat, nak bagi jalan Yang Amat. Datuk Speaker, ini perkara yang saya berhajat untuk membangkitkan hari itu, tetapi tidak ada masa. Saya harap kerajaan akan memberi satu penjelasan macam mana bila dikatakan ini satu negara Islam. Ini UMNO yang kata, kita tidak setuju langsung, tetapi dalam saat-saat yang sama membenarkan perjudian, lesenkan perkara itu menjadi halal dan sebagainya. Saya kurang faham lah. Kalau Yang Berhormat bagi peluang, saya jelaskan. Mengenai scholarship di negara ini, boleh saya jelaskan? Pada tahun 2008. Nak bagi jalan Yang Amat. Boleh. Tak perlu. Yang Berhormat kena bertangan sampai of time. No use, Dia mohon minta penjelasan, saya boleh jelas. Tak perlu. Yang Berhormat, minta maaf, Yang Berhormat belum jadi menteri lagi. Saya tahu ajar nak menjadi menteri. Tidak perlu kerajaan, saya boleh jelas. Kerajaan lagi pun Yang Berhormat tidak ada lesen. Nak cakap, saya tak bagi floor. Lesen terserah tu. Lesen juri mungkin hal tu. Yang Berhormat, pada tahun 2008, saya lagi ingat Yang Berhormat Menteri dalam Jabatan Perdana Menteri telah mengatakan bahawa
kota di antara Bumiputera dan bukan Bumiputera adalah untuk Bumiputera 55% dan untuk bukan Bumiputera 45%. Tetapi saya nak tahu kenapa bila memberi scholarship kepada murid-murid ke luar negara, nombor satu, kenapa ia telah dikurangkan dari lebih 2,000 scholarship pada tahun 2008 dan 2009 ke 1,500 sekarang. Nombor dua, kenapa kota itu tidak diikuti seperti yang telah dijanjikan. Dan kedua adalah di mana untuk matrikulasi dan JPA scholarship, ada 4 kriteria yang digunakan, dikatakan sebelum seorang murid dipilih. Di antaranya adalah academic performance. Kedua adalah bahawa dia perlu ada satu interview sebelum JPA award atau matrikulasi award akan dibuat, dan juga economic background dan keadaan yang spesifik mengenai perkara tersebut. Saya nak tahu kenapa perkara-perkara ini tidak diwartakan, tidak ada dalam website, di mana economic background mereka, academic qualification mereka dan co-curricular activities mereka tidak dinyatakan. Kenapa kerajaan tidak ingin terbuka mengenai perkara tersebut? Itulah yang sangat membawa marahan ramai rakyat Malaysia marah kerana ada manipulasi yang dibuat, dikatakan oleh kerajaan, kerana tidak ada ketulusan di mana bila memilih murid-murid untuk dihantar ke luar negara, nampaknya ada pilih kasih. Di antaranya saya difahamkan, bila saya ada diskusi pada hari Rabu yang lepas di Parlimen ni, dikatakan bahawa ramai di antara murid-murid yang telah layak dikatakan adalah dari orang-orang yang ada mereka adalah dari pendapatan tinggi, nombor satu. Nombor dua adalah anak-anak kepada orang-orang yang berpendapatan tinggi di kerajaan. Yang ketiga adalah anak-anak menteri, anak-anak timbalan menteri, anak-anak ahli parlimen yang telah mendapat, ramai di antara mereka yang telah mendapat scholarship ini untuk melanjutkan pelajaran. Jadi kenapa kerajaan tidak ingin adakan satu sistem tulus di mana ada transparansi supaya kita semua dapat tahu siapa yang layak dan kenapa mereka layak. Kita tidak menyoal kenapa seseorang murid itu diberi keutamaan atau diberi scholarship, tetapi kenapa dia dipilih berbanding dengan murid yang lain, di mana ada ramai di antara anak kita yang 12A, 11A tidak layak, tetapi ada anak kita yang hanya 5A, 3A dapat melanjutkan pelajaran. Itu nombor satu. Nombor dua, saya nak tahu kenapa dalam jurusan pelajaran, kenapa kerajaan telah mengatakan bahawa pada tahun hadapan ia akan mengurangkan kota atau akan menghapuskan tak lama lagi semua scholarship kepada anak-anak kita ke luar negara. Itu ada satu saya rasa polisi yang tidak baik, kerana kita patut memberi galakan kepada anak-anak kita yang ada kebolehan yang luar biasa. There must be di mana kita perlu mengiktiraf bahawa anak-anak kita yang ada ilmu yang dapat kelulusan yang baik boleh melanjutkan pelajaran ke Oxford, ke Cambridge dan di universiti-universiti yang tertentu. Tetapi jangan kita hantar kepada universiti-universiti di mana kita tak pernah dengar nama universiti tersebut. Dan ada ramai di antara anak-anak kita di mana kerajaan telah memilih mereka menghantar kepada beberapa universiti di UK, di Ireland dan di Amerika, di mana saya difahamkan bukan saja tidak diketahui oleh orang ramai, namun saya difahamkan kualifikasi akademik mereka diragui. Dan macam mana ini keputusan dibuat? Dan inilah satu pendirian yang baru perlu diambil. Saya harap kerajaan akan ambil satu tetapan yang baru supaya kita ada satu progresif nature dalam perkara ini. Kedua,